Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, adik-adik, adik-adik pelajar perkataan satu. InsyaAllah, Alhamdulillah. Yang pertama ni saya nak ucap terima kasih sebab pada siapalah yang berjaya hantar video yang saya minta, iaitu video berkenaan dengan barang-barang antik. So, ada sebab dia tu. Okey, saya tunjuk. Okey, menarik lah Okey, ada yang barang dia berusia 50 tahun. Okey, ada barang dia pun baru. Okey, ada yang hantar bantal, ada yang cerita pasal rumah, ada yang cerita pasal alat masak yang saya pun tak pernah tengok lagi sepanjang saya hidup. Okey, Masya Allah, hebat. Okey, macam-macam lah benda ni. Okey, so terima kasih. So, saya nak simpulkan lah apa aktiviti yang kita buat tu berkenaan dengan video tersebut, video-video tu. Saya nak kaitkan dengan pelajaran kita tajuk 1.4, iaitu sumber sejarah. Okey, apa dia sumber sejarah? Jadi mari kita tengok. Okey, sumber sejarah. Okey, sumber sejarah ni benda yang bahan lah kita sebut sebagai bukti. Bahan sejarah ni, sumber sejarah ni kita boleh katakan sebagai bukti. Okey, bukti bahawa sesuatu peristiwa tu telah berlaku. Okey. Kita tak masuk lagi sumber primer sekunder. Kita cuma nak sebut benda yang pernah berlaku. Okey, contoh dia ada yang tunjuk satu barang, bekas minum bekas minum tak silap saya. Saya tak ingat siapa yang hantar. Bekas minum. Digunakan semasa menunaikan haji di Mekah. Maksudnya itu bukti. Itu buktilah. Ahli keluarga dia ataupun atuk nenek dia, mak ayah dia ada pernah pergi Mekah. Ada yang tunjuk periuk, periuk pengukus. Itu antara barang yang sangat lama. Itu bukti. Itu jadikan bukti bahawa barang tu, atuk nenek dia tu pernah pakai benda tu, pernah memasak. Itu bukti lah tu. Kita boleh katakan sejarah. Sebagai contoh, kalau satu lagi sejarah, biasanya hadiah lah kan. Contoh dia pingat. Kalau pingat, dia ada dapat pingat. Anugerah kebesaran. Maksudnya dia memang betul-betul pernah dapat anugerah sebelum tu. Ada yang cerita pasal rumah, usia 100 tahun lebih katanya daripada atuk dia lagi. Tu bukti bahawa cerita atuk dia tu betul lah, atuk dia punya rumah. Tu semua. So, kita nak tengok pembahagian sumber sejarah. Sumber sejarah ni terbahagi kepada dua, iaitu primer dan sekunder. Primer ni sumber utama lah, sekunder ni sumber kedua. Sumber pertama, sumber primer, belum diolah dan belum diterbitkan, bersifat asli. Asli. So, saya nak cerita, barang-barang yang kamu tunjuk semua tu, dikira sebagai sumber primer. Benda tu lah yang asli, yang ada nilai sejarah. Contoh-contoh dia adalah fosil. Fosil ni tahu fosil. Fosil ni tulang-tulang dinosaur. Artifak. Artifak ni saya boleh kelaskan barang-barang yang kamu tunjuk tadi, majoriti dia adalah artifak, iaitu objek. Apa dia artifak, nanti kita tengok balik. Bukan artifak, contoh batu bersurat. Ni yang bahan-bahan sejarah lain lah. Batu bersurat, keterangan lisan. Contoh keterangan lisan. Kamu mudah sembang atuk nenek kamu cerita pasal zaman Jepun. Cerita pasal zaman penjajahan Jepun, cerita pasal zaman penjajahan British. Itu adalah sumber primer. Cerita yang asli daripada orang yang mengalami sendiri. Selain tu, adalah dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi, sumber. Itu adalah contoh sumber primer. Memang asal, sumber yang asal. Cuma yang kedua adalah sekunder. Sekunder ni secondary lah, yang kedua. Bahan ni yang telah diolah. Dia dah edit. Maksudnya dia ambil daripada sumber primer, dia cerita balik dalam sumber yang baru. Sumber kedua. Contoh dia buku. Contoh dia buku apa? Contoh dia buku teks sejarah kamu. Buku teks sejarah kamu ni dikira sebagai sumber sekunder lah. Dalam tu mengandungi cerita-cerita atau kisah-kisah sejarah yang benar, yang ada bukti, dimasukkan dalam satu buku. Buku, contoh buku teks kita ni dikira sebagai sumber sekunder. Selain tu bahan-bahan lain lah, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia, itu semua yang bahan yang ditulis semula.
okey, yang dikumpulkan dan ditulis semula dalam satu buku. Dia telah diolah dan diterbitkan. Okey, barang-barang yang kamu tunjuk tadi semua adalah sumber primer, sumber yang asli, okey, yang tergolong dalam artifak. Okey, so kita nak tengok apa dia artifak dengan bukan artifak. Okey, ni dia. Artifak ialah peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk perburuan, pertanian dan perdagangan. Okey, saya punya kesimpulan senang, artifak ni barang ciptaan manusia. Okey, dalam bentuk barang yang dicipta oleh manusia. So apa yang kamu tunjuk tadi, okey, bekas air, ada yang cerita pasal kerusi, ada yang cerita pasal tempat kukus, apa lagi barang, ada bantal pun ada kan. Itu barang ciptaan manusia yang menjadi bukti perkara itu berlaku. Okey, itu contoh, bagi contoh lah loceng gangsa, okey, yang ditemui di Johor. Okey, membuktikan bahawa ada perdagangan dengan kerajaan Funan, sebab dia kata loceng ni diperbuat di kerajaan Funan. Kerajaan Funan yang buat. Macam mana boleh ada kat Johor? Itu bukti dia. Orang Johor beli dekat kerajaan Funan. Okey, itu artifak. Okey, macam kamu buat yang kamu tunjuk semua barang-barang kamu tu, itu adalah artifak kan. Okey. Dan bukan artifak, data arkeologi. Arkeologi ni apa? Arkeologi ni tapak yang korek-korek tu. Dia korek-korek tanah cari barang bersejarah. Okey, cari artifak. Okey, berkaitan dengan budaya yang terdapat di bawah tanah dan di atas permukaan tanah. Okey, benda ni di tanah. Okey, di kawasan tu sahaja, kita tak boleh bawa keluar, tak boleh nak simpan kat tempat lain. Okey, kat situ sahaja ada. Seperti dinding gua. Okey, masuk dinding gua, okey, jumpalah tulisan-tulisan, conteng-conteng, ukiran macam-macam. Ataupun dinding kota. Dinding kota ni macam kubu lah. Okey, kubu lama. Dan juga struktur binaan. Okey, contoh dia penemuan candi di Lembah Bujang. Okey, contoh yang lebih simple, siapa pernah pergi Melaka, tahu kan kota Formosa. Itu contohnya bukan artifak, sebab dia dalam bentuk bangunan yang kita tak boleh nak ambil, nak pindah tempat lain kan. Okey, itu dikira sebagai artifak. Okey, apa lagi contoh bangunan-bangunan lama lah. Okey, ada Kelly Castle, Istana Kelly, siapa pernah pergi orang Perak. Okey, kalau kat Selangor ada apa bangunan lama. Okey, bangunan-bangunan istana. Itu contoh adalah bukan artifak. Dia barang yang kat situ saja. Okey, dan yang last sekali, okey, yang ensiklopedia ni adalah contoh kepada sumber sekunder lah. Maksudnya maklumat sejarah dimasukkan dalam satu buku lain yang diberi nama ensiklopedia. Okey, contoh dia Encyclopedia of Malaysia. Ini kalau kamu rajin cari buku ni, okey, ini adalah ensiklopedia tentang sejarah negara Malaysia. Okey, sejarah ni sumber dia, bukti dia macam-macam, tapi dia masukkan, dikumpul-kumpul, ditulis dalam satu buku, ditulis dalam satu ensiklopedia dan dicetak dan dijual. Okey, ensiklopedia ni dikira sebagai sumber sekunder. Okey, kalau loceng gangsa dengan candi Lembah Bujang dikira sebagai sumber primer. Itu saja. Okey, itu saja, pendek saja. Dan latihan kamu dah buat belum? Latihan dalam buku kuning. Mana latihan buku kuning? Okey, aktiviti tu, okey, buku aktiviti tu. Okey, siapa yang tak buat lagi, sila buat. Okey, cuma kalau kamu tengok, okey, dia ada soalan nombor 2 tu kan, saya dah sebutkan sumber sejarah kosong. Dia kata berdasarkan bahan berikut, mana bahan dia? Kamu tengok dalam buku teks tu. Buku teks kamu muka surat berapa yang ada 7 senarai barang tu. Okey, sekejap saya nak tukar. Macam mana nak tukar buku pula ni. Mana ni? Okey, ni dia. Okey, muka surat 8 tu saya. Okey, muka surat 9, tu senarai dia. Okey, ada 7 barang. Yang pertama, manuskrip sejarah Melayu. Kemudian artifak di terumbu bagasi kudan. Yang ketiga, ensiklopedia sejarah Melayu, sejarah Malaysia. Nombor 4, rangka manusia di Kelantan. Yang kelima, buku biografi politik Tunku Abdul Rahman. Nombor 6, diary, dan nombor 7, jurnal.
Okey, ada 7 saja barang, sila klasifikasikan dalam buku tu. Kalau dapat tak apa, alhamdulillah, terima kasih, dah sangat hebat. Okey, yang tak buat boleh buat. Okey, tapi ruang tu ada ABC sampai D, E, kan, tak payah. Okey, hanya perlu buat contoh daripada 7 ni saja. Okey, sama ada dia sumber primer ataupun sumber sekunder. Okey, buatlah. Okey, tak perlu hantar pada saya. Cukuplah tugasan kita minggu ni untuk hantar video. Okey, itu sahaja. Terima kasih sekali lagi kepada siapa yang hantar. So yang lepas ni kalau ada video lagi, jangan segan-segan lagi. Kalau saya minta video lagi, jangan segan-segan lagi. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.